Kisah Liza Hanim, kembalinya suara yang pernah hilang. Cahaya kuning lembut itu jatuh perlahan ke atas pentas, menyimbah satu siluet yang membuat seluruh dewan terdiam. Ia bukan sorotan lampu yang mengejutkan, bukan juga dentuman musik pembukaan, tetapi kehadiran itu, bayang tubuh yang pernah mengisi zaman kegemilangan industri musik Malaysia, kini berdiri semula, bagaikan datang dari masa lalu. Beberapa orang di barisan hadapan saling berpandangan, jantung berdegup sedikit laju. Itu macam Liza Hanim. Namun tiada siapa berani mengucapkannya dengan pasti. Terlalu banyak tahun telah berlalu, terlalu lama nama itu tenggelam dalam ingatan yang berhabuk. Dan di saat mikrofon dinaikkan perlahan ke bibir, perasaan aneh muncul. Seolah-olah kita sedang bertemu seorang saudara lama yang pernah hilang tanpa jejak. Wajah yang melalui waktu, namun masih membawa sesuatu yang pernah menyentuh hati berjuta orang. Suasana menjadi hening, setenang air yang menunggu ombak pertama. Dan ketika Liza Hanim membuka mata, dunia seperti memegang nafasnya. Kerana tidak ada sesiapa menyangka beliau akan kembali. Selama bertahun-tahun, nama Liza Hanim hanya tinggal sebagai catatan nostalgia. Suara besar yang pernah menggetarkan pentas anugerah juara lagu. Penyanyi yang suatu masa dahulu menjadi simbol kecantikan, kekuatan vokal, dan pengaruh seni. Tetapi hidup mempunyai cara yang pelik untuk menarik seseorang keluar dari cahaya. Dalam kes Liza, ia bukan sekadar keletihan industri, bukan juga kemerosotan minat. Ia lebih kepada keinginan sunyi untuk mencari dirinya sendiri. Bertahun-tahun beliau memilih hidup dalam senyap, jauh daripada glamour, jauh daripada gemuruh tepukan. Namun malam itu, di tengah pentas yang pernah menjadi saksi kepada segala tangis dan kemenangan, dia muncul lagi, tetapi bukan seperti dahulu. Liza Hanim yang berdiri hari ini membawa aura yang berbeza. Gayanya lebih tenang, lebih matang, seperti seseorang yang telah mengharungi badai panjang dan akhirnya tiba di pantai yang damai. Pakaian berwarna gelap dengan potongan moden memberi siluet baharu. Bukan lagi ikon pop awal 2000-an, tetapi seorang wanita yang telah melalui kehidupan, kehilangan, pencarian, dan akhirnya kelahiran semula. Apa yang membuat penonton terpaku bukan sekadar wajahnya, tetapi mata beliau. Ada sesuatu di situ. Kilau yang dahulunya penuh keyakinan kini bercampur dengan kesayuan halus. Seolah-olah setiap pengalaman bergabung menjadi satu cerita panjang yang ingin diceritakan semula. Dan ketika musik intro bermula, semuanya terasa asing tetapi akrab. Seperti mendengar lagu lama melalui sistem bunyi yang baru. Suaranya itu masih besar, masih bulat, masih mampu mengisi ruang tanpa dipaksa. Tetapi kini ada tekstur baharu, lebih dalam, lebih berat, seakan membawa beban waktu. Bila beliau menyanyikan bait pertama, dewan yang sunyi itu serentak dipenuhi rasa rindu. Bukan hanya rindu kepada Liza Hanim, tetapi rindu kepada versi diri kita yang pernah hidup di zaman lagu-lagunya menjadi latar belakang kehidupan. Dan dalam setiap gerakan Liza malam itu, ada cerita yang tidak terucap. Bertahun-tahun menyepi, bertahun-tahun dilupakan oleh dunia yang sentiasa mencari idola muda. Bertahun-tahun menyaksikan industri berubah tanpa menoleh ke belakang. Tetapi beliau kembali bukan untuk menuntut semula takhta, bukan untuk membuktikan apa-apa. Beliau kembali kerana tiba masanya, suaranya hidup semula. Penonton mula sedar bahawa mereka bukan sekadar menyaksikan persembahan, tetapi kebangkitan seorang legenda. Seorang artis yang pernah terjatuh, pernah menghilang, tetapi tidak pernah padam. Setiap bait lagu malam itu terasa seperti hela nafas pertama seseorang yang baru bangun dari tidur panjang. Dan tanpa disedari, ramai yang mengesat air mata, bukan kerana sedih, tetapi kerana kehadiran yang begitu tulus, begitu jujur. Di barisan paling belakang, seorang peminat lama berbisik, "Ini bukan comeback.
Ini kelahiran semula. Tetapi apa sebenarnya yang berlaku selama bertahun-tahun Liza menghilang? Mengapa beliau memilih diam sedangkan dunia masih merinduinya? Dan apa yang mendorongnya kembali dengan gaya yang begitu berbeza, begitu dewasa, begitu misteri? Malam itu, Liza hanya tersenyum kecil, menunduk, membiarkan sorotan lampu jatuh lembut di wajahnya. Dan penonton pun tertanya-tanya, adakah ini permulaan atau hanya satu kunjungan sementara? Adakah beliau kembali untuk bertahan atau sekadar memberi salam sebelum lenyap semula? Tidak ada jawaban, hanya suara, cahaya, dan bayang seseorang yang pernah hilang. Kini berdiri semula. Masa lalu yang terlupakan, tahun-tahun yang berlalu, dalam kesunyian. Sebelum malam penuh keajaiban itu berlaku, Liza Hanim pernah berdiri di puncak dunia. Suaranya yang lantang dan jernih pernah menjadi lambang keunggulan penyanyi wanita Malaysia. Pada era kegemilangannya, setiap pentas seperti dibina untuknya. Lampu yang menyala, tepukan yang menggelegar, penghargaan yang datang berturut-turut tanpa perlu dicari. Lagu-lagunya bergema di radio, di pasar malam, di majelis perkahwinan, di hati anak muda yang sedang jatuh cinta. Dialah ikon, dialah inspirasi, seorang wanita yang dilahirkan untuk menyanyi. Tetapi semasa tidak pernah berhenti dan industri tidak pernah menunggu sesiapa. Segalanya bermula perlahan, hampir tidak disedari. Pada satu masa, jadwal persembahan penuh hingga ke hujung tahun. Kemudian, tanpa amaran, satu demi satu tarikh dibatalkan. Telefon yang dulu tidak berhenti berdering kini lebih kerap sunyi daripada berbunyi. Setiap kali ia bergetar, harapan muncul. Hanya untuk pudar apabila ia sekadar mesej promosi atau salah nombor. Dalam diam, dunia yang pernah memujanya berubah arah. Mencari wajah-wajah baru, suara-suara segar. Nama Liza Hanim yang suatu masa dahulu menjadi nadi industri, kini hanya tinggal gema jauh dalam memori kolektif. Dia cuba menyesuaikan diri, mengatakan pada dirinya bahawa diam itu hanya sementara. Tetapi bulan berganti bulan, tahun bertukar tahun, dan perlahan-lahan, Liza mula merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasa, dilupakan. Pentas yang dulu menanti kehadirannya kini beralih kepada generasi baharu. Kerusi belakang pentas yang dulu penuh dengan ucapan tahniah kini kosong dan berhabuk. Setiap kali dia berdiri di depan cermin, melihat pantulan dirinya, Liza bertanya secara perlahan, "Masih adakah tempat untuk aku?" Di rumah, malam menjadi panjang tanpa tujuan. Ada waktu dia duduk di ruang tamu dengan lampu malap, memegang trofi lama, mengusapnya seperti mengusap gambar kenangan. Sesekali, dia membiarkan album-album lamanya berputar perlahan di radio. Tetapi bukan untuk mengenang kejayaan. Sebaliknya untuk memastikan bahawa suara itu, suara yang pernah menjadi kebanggaannya, masih wujud. Walaupun kini ia hanya menggemakan ruang kosong, ada hari dia bangun dengan semangat baharu, tetapi lebih banyak hari di mana dia hanya menatap langit-langit, mendengar jam berdetik tanpa arah. Teman-teman lama semakin menghilang, bukan kerana benci, tetapi kerana kehidupan telah menarik mereka ke jalan masing-masing. Dan dalam dunia seni yang kejam, tiada siapa yang punya masa untuk menoleh ke belakang. Rasa sunyi itu bukan sekadar tiada kehadiran. Ia adalah kehilangan suara dalam dunia yang dulu menyambutnya dengan tangan terbuka. Rasa kecewa itu bukan kerana kurangnya tawaran, tetapi kerana tiba-tiba dia merasakan dirinya tidak lagi diperlukan. Ada malam dia menangis tanpa suara, bukan kerana sakit, tetapi kerana tidak ada siapa pun yang akan mendengar jika dia menangis kuat sekalipun. Dalam tempoh itu, Liza belajar bahawa kegemilangan bukan jaminan. Ia hanyalah cahaya sementara. Dan apabila cahaya itu padam, yang tinggal hanyalah seseorang yang cuba mencari dirinya semula dalam kegelapan. Tahun-tahun dilalui dengan langkah perlahan, seolah-olah keseluruhan hidupnya dibungkus dalam kabus tebal yang menelan segala warna. Namun di balik kesunyian itu,
Ada sesuatu yang mula tumbuh. Sesuatu yang tidak disedari oleh dunia, tidak didengar oleh sesiapa, tetapi tetap berdegup. Perlahan, namun berterusan. Sebuah keinginan halus untuk kembali, untuk membuktikan bahwa suara yang pernah hilang itu masih mampu membuat dunia berhenti seketika. Dan dari kesunyian bertahun-tahun itu, lahirlah kembali seorang Liza Hanim yang tidak lagi sekadar mengejar panggung, tetapi membawa seluruh hidupnya dalam setiap nota. Tahap baharu menanti, tiada siapa tahu ia akan datang lagi. Fasa menghilang saat menyentuh dasar dan perubahan yang bermula dalam senyap. Setelah namanya semakin pudar dari pentas hiburan, Liza Hanim perlahan-lahan mengundur diri daripada dunia yang pernah menjadi nadi hidupnya. Bukan kerana dia mahu, tetapi kerana dia tidak lagi tahu bagaimana untuk berdiri di tengah cahaya yang suatu masa dahulu menyambutnya tanpa syarat. Dalam satu kenyataan yang tak pernah diucapkan, Liza memilih untuk menghilang bukan dari dunia, tetapi dari segala yang pernah menyalakan luka dalam dirinya. Tahun-tahun itu yang tidak direkod dalam mana-mana majalah atau wawancara adalah masa paling sunyi dalam hidupnya. Beliau jarang keluar rumah, jarang menjawab panggilan, dan semakin lama semakin menjauh daripada rakan-rakan industri. Tiada siapa perasan bila dia mula hilang. Dunia terus bergerak, seolah-olah kewujudannya pernah hanyalah bayangan yang melintas. Di rumah, hari-hari Liza diisi dengan kesederhanaan yang kadang-kadang terasa seperti hukuman. Dia bangun, membuat kopi, duduk di meja makan, menatap halaman rumah yang tidak berubah. Ada ketika dia membuka peti radio usang, tetapi menutupnya kembali sebelum sempat lagu dimainkan, kerana dia takut mendengar suara sendiri. Suara yang dulu membanggakan kini menjadi cermin kepada rasa gagal. Dalam tempoh itu, Liza bertanya pada dirinya ratusan kali, adakah ini masanya aku berhenti sepenuhnya? Soalan itu hadir setiap kali dia melihat trofi berdebu, setiap kali dia teringat tepukan yang kini hanya bertahan sebagai memori jauh. Dia fikir mungkin lebih baik jika dia melupakan semuanya, hidup sebagai orang biasa, tanpa harapan, tanpa tekanan. Tetapi, setiap kali dia cuba melangkah ke arah itu, ada sesuatu dalam dirinya menahan, sesuatu kecil, tetapi cukup kuat untuk membuatnya tidak menyerah. Namun perubahan sebenar tidak datang dalam bentuk yang megah. Ia bermula dengan detik-detik kecil yang kelihatan tidak penting, tetapi mengubah hala hidup seorang manusia. Suatu petang, ketika hujan turun renyai-renyai, Liza membuka kotak lama yang lama tidak disentuh. Kotak itu berisi kaset, gambar, dan surat-surat peminat yang dikumpulkannya bertahun dulu. Jari-jarinya terhenti pada satu sampul berwarna krim. Tulisan tangan yang sederhana, tetapi penuh harapan. Ia surat daripada peminat remaja, kini entah di mana, yang menulis tentang bagaimana lagu-lagu Liza membantunya melalui masa paling gelap dalam hidup. Kak Liza, suara akak buat saya rasa saya tidak sendirian. Kalau suatu hari akak penat, saya harap akak tahu bahawa suara akak telah menyelamatkan hidup seseorang. Liza menggenggam kertas itu lama, seolah-olah menyerap kekuatan dari setiap huruf kecilnya. Ada sesuatu dalam dada yang dirasakannya, bukan kesedihan, bukan juga rasa bangga, tetapi kesedaran bahawa suaranya pernah mempunyai makna kepada seseorang. Bukan glamour, bukan anugerah, tetapi seseorang. Beberapa malam selepas itu, dalam keheningan yang hanya ditemani lampu meja, Liza akhirnya memberanikan diri menekan play pada kaset lama. Suara itu keluar, suara dirinya 20 tahun lalu, masih muda, masih berani, masih penuh nyawa. Dia memejam mata dan air matanya jatuh tanpa disuruh. Suara itu bukan hanya kenangan, ia adalah panggilan yang membuatkan hatinya bergetar lagi setelah begitu lama membeku. Tetapi perubahan tidak berhenti di situ. Ada satu peristiwa keluarga yang menjadi titik paling dalam perjalanan batinnya. Ketika salah seorang ahli keluarganya jatuh sakit,
Liza sadar betapa singkatnya masa yang manusia ada untuk menyesali pilihan. Pada suatu malam di hospital, ketika duduk sendirian di kerusi plastik biru, dia bertanya pada dirinya, "Jika hidup aku berakhir esok, adakah aku benar-benar puas meninggalkan dunia tanpa memberitahu siapa aku sebenarnya?" Soalan itu menyentuh titik paling rapuh dalam hati. Kerana untuk pertama kali selepas sekian lama, dia sadar, dia rindu menyanyi, bukan untuk dunia, tetapi untuk dirinya sendiri. Sejak malam itu, perubahan kecil bermula. Tidak ada lampu sorot, tidak ada pengumuman. Hanya seorang wanita yang perlahan-lahan bangkit dari dasar hidupnya, mengutip kembali serpihan yang pernah pecah, satu demi satu, tanpa sesiapa di luar menyadarinya. Kemunculan tersemula, gaya baru yang membuat semua orang terkejut. Hari Liza Hanim memilih untuk kembali bukan hari yang istimewa bagi dunia luar, tetapi ia adalah hari yang akan dikenang sebagai titik perubahan dalam hidupnya. Tiada siapa yang benar-benar menjangka bahawa wanita yang bertahun-tahun menyepi itu akan kembali dengan gaya yang sama sekali berbeza. Namun pada malam itu, saat lampu pentas mula menyala, penonton segera tahu mereka sedang menyaksikan sesuatu yang lebih daripada sekadar persembahan. Mereka sedang menyaksikan kelahiran semula. Liza Hanim yang berdiri di tengah pentas bukanlah Liza yang dunia ingat dari 2 dekad lalu. Jika dahulu dia dikenali dengan balada penuh emosi dan gaya feminin yang lembut, kali ini beliau tampil dengan identiti baru. Lebih moden, lebih berani, namun tetap membawa roh yang pernah menjadikan suaranya legenda. Gaya musiknya berubah, berlapis, eksperimental, dengan sentuhan elektronik halus yang memeluk kekuatan vokalnya, bukan menenggelamkannya. Lagu-lagu baharunya seperti membina jambatan antara tradisi dan masa depan, seakan-akan dia sedang berkata, "Aku tidak kembali untuk menjadi diriku yang dulu. Aku kembali kerana aku akhirnya menemui diriku yang sebenar." Penampilan fizikalnya juga mencuri perhatian. Rambut yang dipotong pendek moden, garis eyeliner tajam, dan pakaian potongan minimalis, namun penuh karakter memberikan siluet baru yang tidak pernah dilihat peminat sebelum ini. Liza tampil dengan visual yang bersih, moden, dan matang, tidak berusaha mengejar tren, tetapi mencipta trennya sendiri. Ada sesuatu pada wajahnya yang menjelaskan segalanya. Ketenangan yang ditempa dari luka, keyakinan yang terhasil dari jatuh dan bangun berkali-kali. Dan ketika musik intro persembahan pertamanya bermula, seluruh dewan seperti membeku. Suasana seolah-olah ditarik oleh satu tangan tak terlihat. Semua orang menahan nafas. Tidak ada bunyi selain degupan halus bas dan langkah perlahan Liza menuju mikrofon. Saat bait pertama keluar dari bibirnya, ia seperti dunia tiba-tiba sunyi. Suara itu masih besar, masih penuh tenaga, tetapi kini membawa tekstur yang lebih dalam, lebih matang, seolah-olah setiap patah kata datang daripada perjalanan panjang seorang wanita yang pernah hilang dalam gelap. Penonton tidak hanya mendengar, mereka merasakan. Suara itu bukan sekadar musik. Ia adalah pengakuan, adalah luka, adalah keberanian, adalah kehidupan semula. Ada seseorang di barisan tengah berbisik hampir tak terdengar. "Ini bukan Liza Hanim yang kita kenal." Tetapi itu bukan keluhan, itu kekaguman. Kerana apa yang mereka lihat di depan mata adalah transformasi yang melampaui jangkaan. Setiap gerak tubuhnya terkawal, yakin, bertenaga. Setiap nada yang keluar membawa satu bentuk kemerdekaan baru. Dan setiap detik di atas pentas terasa seperti Liza sedang melepaskan beban bertahun-tahun dalam senyap. Apabila lampu sorot berubah menjadi putih terang pada bahagian klimaks, wajahnya disimbah cahaya, yang membuat setiap garisnya terlihat jelas. Bukan garis usia, tetapi garis cerita. Tepukan penonton meletus bukan kerana nostalgia, tetapi kerana keterkejutan yang jujur. Mereka tidak pernah melihat Liza seperti ini.
Seorang peminat lama yang sudah bertahun-tahun tidak melihatnya berdiri di pentas, berkata dengan suara bergetar, "Dia bukan sekadar kembali, dia berubah menjadi sesuatu yang lebih besar." Dan benar, malam itu, Liza bukan sekadar seorang penyanyi kembali selepas lama menyepi. Dia adalah simbol seseorang yang telah jatuh, hilang, bangkit, dan kemudian mencipta diri yang baru tanpa meminta restu sesiapa. Tetapi di balik transformasi hebat itu, satu pertanyaan mula timbul di benak ramai. Apakah kuasa senyap yang mendorongnya berubah sedemikian? Dan apakah rahasia yang masih belum diceritakannya? Rahasia yang membuat matanya bersinar walaupun senyumnya penuh misteri? Malam masih panjang, dan kisah Liza nampaknya tidak berakhir di sini. Reaksi publik saat kenangan dan masa kini bertemu. Keesokan hari selepas kemunculan semula itu, media sosial bagai meletup. Seperti ombak yang tidak boleh ditahan, ribuan komen mula membanjiri platform dalam beberapa jam sahaja. Nama Liza Hanim muncul semula di ruang carian, bukan sebagai nostalgia, tetapi sebagai berita hangat, sebuah kebangkitan yang tidak ada sesiapa jangka. Di Twitter, seorang peminat lama menulis, "Saya menangis malam tadi. Suara itu macam zaman remaja saya hidup balik." Tweet itu mendapat ribuan ulang kicau. Ada sesuatu yang menyentuh perasaan ramai, bukan hanya kerana Liza kembali, tetapi kerana mereka merasakan seolah-olah sebahagian dari diri mereka yang hilang selama ini juga baru kembali. Di Instagram, video pendek persembahan pertamanya bertebaran. Orang ramai memerhatikan dengan teliti setiap detik. Bagaimana dia melangkah ke mikrofon, bagaimana matanya bersinar di bawah cahaya, bagaimana nada pertamanya membuat seluruh dewan kaku. Ruang komen dipenuhi dengan emosi yang melimpah-limpah. Inilah Liza yang saya kenal, tetapi lebih kuat, lebih matang. Saya tak sangka saya akan lihat dia di pentas lagi. Macam tak percaya, ini rebirth, bukan comeback. Fan-fan lama merasakan sesuatu yang sukar dijelaskan. Seakan mereka bertemu kembali bahagian diri yang pernah mereka tinggalkan di tuoi muda. Ada yang memuat naik gambar lama mereka bersama kaset Liza, ada yang menceritakan bagaimana lagu-lagunya menjadi pelarian saat hati patah, ada pula yang berkata suara Liza pernah menemani mereka melalui kehilangan, perceraian, dan kesunyian. Momen itu bukan sekadar kebangkitan seorang penyanyi, ia menjadi ruang di mana generasi lama dan baru bertemu. Yang paling menarik ialah reaksi generasi muda. Mereka yang mungkin belum lahir ketika Liza berada di puncak kegemilangannya. Di TikTok, klip lagu-lagu lamanya digunakan sebagai audio untuk video tren, tetapi kali ini dengan penghormatan yang tidak dijangka. Remaja-remaja mula mengatakan, "Macam mana kami boleh terlepas suara macam ni selama ni?" Legend, pure legend. Saya baru dengar lagu-lagu lama dia. Sumpah best gila. Lagu-lagu klasiknya kembali naik dalam carta carian Spotify, seolah-olah masa bergerak mundur untuk memberi ruang kepada sesuatu yang pernah dilupakan. Setiap hari, ada lebih banyak anak muda yang menulis tentang penemuan baru mereka. Penemuan terhadap sebuah suara yang sudah lama menunggu untuk didengar semula. Dan apa yang paling menggetarkan ialah apabila generasi tua dan muda mulai berinteraksi, seolah-olah Liza Hanim menjadi jambatan antara dua dunia. Fan lama memberi cadangan lagu-lagu legend untuk didengar. Fan muda membalas dengan rasa kagum yang polos dan jujur. "Dulu kami dengar lagu ni masa sekolah, sekarang anak kami pula yang jatuh cinta dengan suara yang sama." Komen itu mendapat puluhan ribu likes. Dalam semua reaksi itu, satu perkara menjadi jelas, Liza Hanim tidak hanya kembali untuk dirinya sendiri. Kehadirannya membuka ruang di mana kenangan dan masa kini bertemu, di mana generasi berbeza menemukan titik persamaan yang tidak perlu dipaksa. Namun, di sebalik semua kegembiraan itu, masih ada satu persoalan yang dinanti-nantikan oleh orang ramai. Apa yang sebenarnya berlaku sepanjang tahun-tahun dia hilang? Dan apa lagi yang disembunyikannya?
Rasa ingin tahu itu tergantung di udara, seperti pintu yang belum dibuka sepenuhnya. Apa kata Liza Hanim? Selepas semua ini, ketenteraman, seorang yang telah jauh pergi, kini pulang semula. Selepas malam yang penuh kejutan itu, media berlumba-lumba mencari kenyataan rasmi daripada Liza Hanim. Namun, seperti wataknya sejak dulu, dia tidak terburu-buru. Tiada sidang akhbar besar, tiada pengumuman panjang berjela, hanya sebuah video ringkas yang dimuat naik di laman sosialnya, direkodkan dalam bilik kecil dengan pencahayaan lembut, seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman lama, bukan seluruh Malaysia. Di dalam video, Liza duduk tegak tetapi tenang. Senyumannya tidak luas, hanya senyuman halus yang menyimpan banyak cerita. Suaranya rendah, perlahan, tetapi setiap perkataan membawa kedalaman yang membuat sesiapa pun ingin mendengar hingga akhir. Saya kembali bukan untuk berlumba dengan sesiapa, katanya, jemari perlahan menyentuh mikrofon kecil di hadapannya. Saya kembali kerana saya akhirnya berani untuk menceritakan kisah saya sendiri. Kisah yang saya simpan terlalu lama. Tiada dramatisasi, tiada nada menuntut simpati. Hanya kebenaran yang disampaikan dengan kelembutan seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalu. Dia mengakui bahawa bertahun-tahun menghilang bukan mudah. Ada hari dia ingin menutup semua pintu. Ada hari dia merindui pentas hingga terasa sakit di dada. Tetapi akhirnya, apa yang memanggilnya pulang bukanlah glamour atau ketenaran. Ada cerita yang saya belum habiskan, katanya perlahan, dan suara saya, mungkin ini caranya untuk saya menyambung semula apa yang tertinggal. Ketika diminta menggambarkan perasaannya saat kembali berdiri di bawah cahaya pentas, Liza menarik nafas panjang sebelum menjawab. Bukan untuk dramatik, tetapi kerana dia sedang benar-benar mengingat detik itu. Saya takut, katanya jujur. Saya tak pasti sama ada orang masih ingat. Tak pasti sama ada suara saya masih layak berdiri di situ. Tapi bila lagu pertama bermula, saya rasa seperti balik rumah. Ada sedikit getaran dalam suaranya ketika itu, bukan kerana sedih, tetapi kerana kenangan yang terlalu berat untuk disimpan. Dia mengaku bahawa saat pertama kali menjejak kaki ke pentas semula, lututnya sedikit menggigil, tangan dingin, dan hatinya berdegup tidak menentu. Namun dalam ketakutan itu, ada sesuatu yang lebih kuat, ketenangan. Saya rasa damai, katanya, tersenyum kecil. Bila saya menyanyi malam itu, saya tahu saya tidak perlu menjadi sesiapa lagi. Saya hanya perlu menjadi diri saya yang sebenar. Video itu hanya berdurasi 4 menit, tetapi ia cukup untuk membuat ribuan orang melekat pada skrin. Kerana Liza tidak hanya kembali sebagai seorang penyanyi, tetapi sebagai seorang wanita yang telah melalui putaran hidup, kehilangan, kejatuhan, dan akhirnya bangun semula. Bukan untuk membuktikan sesuatu, tetapi untuk menghirup kembali udara yang pernah menjadi miliknya. Dan kesunyian dalam kata-katanya, yang membuatkan penonton lebih ingin tahu, adakah ini baru permulaan perjalanan baharu, atau adakah sesuatu yang lain yang Liza belum bersedia untuk katakan lagi? Perasaan itu berlarutan. Seperti melodi yang belum selesai. Terbuka, satu gambar, satu kesunyian. Di sebuah studio kecil yang hanya diterangi satu lampu kuning lembut, Liza Hanim berdiri sendiri. Ruang itu sunyi, dinding-dindingnya memantulkan kembali setiap kenangan yang pernah memahat hidupnya. Di hadapannya terletak sebuah mikrofon lama. Mikrofon yang pernah menemani saat-saat paling gemilang dan paling rapuh dalam kerjayanya. Dia mengangkat mikrofon itu perlahan-lahan, mengusap permukaan logamnya dengan hujung jari, menyentuh kembali masa lalu yang seolah-olah tidak menyakitkan lagi. Liza kemudian meletakkannya di atas meja, dengan gerakan yang begitu lembut, seolah-olah takut mengganggu nafas ruang yang rapuh. Dalam detik itu, tiada musik, tiada kamera, tiada sorakan. Hanya seorang wanita berdiri di antara sempadan antara apa yang telah berlalu dan apa yang menanti di hadapan.
Studio lampu menayangkan wajahnya, bukan wajah bintang yang kembali, tetapi wajah seseorang yang telah matang selepas beberapa musim ribut. Cahaya itu tidak membuatnya lebih berseri, hanya menjadikannya lebih nyata. Kemudian tiba-tiba, di sudut bilik, melodi baru kedengaran. Lembut, lambat. Seperti nafas pertama lembaran baru yang mencari jalan kewujudannya. Liza tidak menyanyi bersama, dia hanya mendengar. Mendengar dengan hati seseorang yang telah hilang, yang telah mencapai titik terendah, yang menyangka dia tidak mempunyai apa-apa lagi untuk dikatakan. Tetapi malam itu, di dalam bilik kecil itu, musik datang kepadanya semula. Tidak kuat, tidak menekan, tetapi sebagai peringatan lembut bahawa perjalanan ini belum berakhir. Dan mungkin dalam kesunyian itu, dunia mula memahami satu Joe. Mungkin mereka yang pernah menghilang bukan kerana mereka lemah, tetapi mereka perlukan masa untuk kembali ke versi yang membentuk seluruh dunia.